IKIM Inspirasi Info Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9.38 minit Ya. pagi. Macam mana dah apa ni apa? Declare cukai pendapatan anda. Kerana hari ini kita nak bawakan seorang pegawai dari LHDN yang membawa tajuk manfaatkan pelepasan cukai anda. Dalam kita nak kumpul-kumpul dokumen macam-macam tu segala bagai nak buat submission. Ni yang dicari-cari juga tentang pelepasan. Ramai cuba cari peluang tu. Dan jadi kalau dah tahu pelepasan cukai tu boleh kita peroleh, manfaatkanlah sebaik mungkin. Dan tamu kita hari ini sudah pun bersama kita di Konti. Puan Tua Batus Tuaibah binti Hasan, penolong pengarah Jabatan Khidmat Korporat. Assalamualaikum Puan Tua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nama pejabat kita Puan Tua Ya, saya Puan Tua. Baik, terima kasih datang ke Konti kita hari ini dan kita cerita macam-macam nak manfaatkan pelepasan cukai. Sebab ada orang dia ambil yang ini, dia terlepas yang ini. Kan kita dapat dan manfaatkan pelepasan cukai. Mungkin kita boleh cerita tentang macam mana ia mampu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Ada guide yang akan diterangkan oleh Puan Tua sekarang ini. Macam mana gitu tip Puan Tua untuk kurangkan cukai ini? Baiklah, terima kasih DJ Lut dan DJ Pian. Okey, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Radio IKIM di atas jemputan pada hari ini. Yang saya kira jemputan pada hari ini adalah satu sesi perkongsian daripada kami di hasil untuk menyebar luas informasi percukaian. Okey, berbalik kepada soalan tadi, okey, adakah benar ataupun tidak pelepasan cukai ini mampu untuk mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar? Ya, betul, memang benar ianya mampu untuk mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tetapi para pembayar cukai perlu tahu cara macam mana untuk menggunakan atau mengoptimumkan dengan sebaik mungkin. Okey, secara asas ni lah kan, selalunya yang saya rasa semua pasti tahu, makin tinggi pendapatan bercukai seseorang individu tu, makin tinggi jumlah cukai yang perlu dibayar. Okey, itu standard lah. Okey, so, tapi kita tahu juga apa elemen-elemen ataupun faktor-faktor yang mampu mempengaruhi pengiraan cukai dan seterusnya akan beri impak kepada jumlah cukai yang perlu bayar tersebut. Okey, so antara tip yang saya akan kongsikan adalah, dia ada 4 tips kat sini yang akan saya kongsikan. Okay, yang pertama adalah berkaitan dengan pembayar cukai perlulah memilih jenis taksiran yang betul. So itu yang the first one, paling penting, yang paling utama. Yang kedua adalah untuk mengoptimumkan tuntutan pelepasan. Okey, seperti yang dinyatakan sebentar tadi, tajuk kita pun pada hari ini. Yang ketiga adalah untuk mengoptimumkan potongan derma dan yang keempat adalah untuk mengoptimumkan rebate cukai. So yang first tadi, saya berbalik kepada yang pertama tadi, untuk memilih jenis taksiran yang betul. Okey, kenapa memilih jenis taksiran yang betul tu penting? Sebab bila mana kita pilih jenis taksiran yang betul, ia secara tidak langsung akan bagi efek apa pelepasan yang boleh dituntut. Kalau salah jenis, salah pilih taksiran, jenis taksiran tu, dia akan efek boleh tuntut ataupun tidak pelepasan tadi. Toksik. Okey, contohlah kan, contoh. Saya ambil contoh. Okey, contoh kalau sekiranya anda dan pasangan pembayar cukai tu dan pasangan dia, so masing-masing income kedua-duanya adalah layak kena cukai. So dua-dua tu layak kena cukai. Jadi nasihat kami daripada pihak hasil kepada individu sebegitu. So kita akan nasihatkan mereka untuk pilih jenis taksiran berasingan. So kalau dua-dua layak kena cukai, taksiran berasingan. Okey, itu situasi pertama. So situasi kedua, kalau sekiranya individu tersebut dan pasangannya salah seorang tidak layak dikenakan cukai. So ada pendapatan tapi masih belum layak kena cukai. So kalau situasinya begitu, kami akan sarankan pembayar cukai itu untuk memilih jenis taksiran bersama. Dia berbeza, memang setiap individu kita tak boleh nak macam layanannya adalah sama. So setiapnya adalah berbeza-beza. So kenapa kena bersama tersebut? Sebab secara tidak langsung bila dia memilih taksiran bersama, dia akan dapat kumpulkan pelepasan tersebut dalam satu borang cukai. So kuranglah cukai dia. Ya, begitu. Pandai tak saya? Tu dah buat kalau pelaporan. pelepasan memang pandai lah. Okey. Seterusnya Puan Tua. Okey, seterusnya tadi tu adalah jenis taksiran dan seterusnya adalah untuk mengoptimumkan tuntutan pelepasan. So untuk optimumkan tuntutan pelepasan tu, selalu orang takut. So macam mana nak
sekiranya diorang tu nak buat boleh ke saya nak tuntut semaksimum mungkin ni pelepasan ni? Saya takut kena audit lah. Ada yang begitu Memang kami di pihak hasil sering mendapat pertanyaan-pertanyaan macam tu. Macam mana ni? Saya ada resit tapi saya takut. Okey, saranan saya kepada mereka, kepada para pendengar Warna Pagi hari ini, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada resit, ada rekod pembelanjaan yang teratur, betul dan sahih, jangan takut. Tuntut sajalah pelepasan tersebut, tuntut sajalah pelepasan semaksimum yang mungkin. Sebab memang kita ada banyak sangat pelepasan-pelepasan yang layak untuk anda tuntut. Okey? Cuma diorang takut ni resit tu ink dihilang. Itu perkara biasa. Okay. Kalau resit hilang tu, sebab selalunya kalau sekiranya diorang datang pada kami akan nyatakan macam mana ni puan, bukan tak perlu tunggu sebulan 2. Selalunya esok beberapa hari je lepas tu carbon tu akan hilang. Okey, selalunya kalau pertanyaan begitu, saya akan nasihatkan kepada para pembayar cukai, okey, simpanlah resit, simpanlah rekod anda secara dalam talian lah, dalam digital. Ambil gambar. Ya, ambil gambar saja. Scan pun boleh. Simpan dalam cloud. Senang. Cloud je. Memang tak Google Drive. Sekarang cara yang terbaik lah sekarang. Ya, betul. Okay, supaya tak ada letter hilang, tercicir ataupun tinggal kertas je. Ink hilang. Baik. Itu tadi tentang kita dah selesai tentang audit. optimumkan tuntutan pelepasan. Betul. Dan audit. Ada 2 lagi kan? Ya, ada lagi 2 lagi. Okey, so terusnya tadi untuk pelepasan dan yang ketiga adalah berkaitan dengan mengoptimumkan derma. So yang ini sebenarnya jarang-jarang orang tuntut sebenarnya, tapi ada. Ya, derma ni fungsinya sama juga dengan pelepasan, ianya mampu menjadi tolakan dan juga boleh mengurangkan jumlah pendapat cukai yang akan dibayar nanti. Okey, so untuk derma ni perlu para pembayar cukai tahu, derma serta hadiah ataupun sumbangan kepada institusi ataupun organisasi yang diluluskan adalah mendapat potongan cukai. So untuk derma, selalunya soalan yang kami di pihak hasil terima adalah ditanya, okey, macam mana saya nak tahu organisasi tu ataupun institusi tu diluluskan ataupun tidak? Ya, betul. Memang itu memang selalu menjadi persoalan pembayar cukai lah. So kalau sekiranya untuk membuat semakan, apakah mana institusi dilulus ke tak, organisasi dilulus ke tak? Okey, boleh layari portal rasmi hasil di www.hasil.gov.my. So layari sahaja laman sesawang yang saya mention sebentar tadi. So di bawah menu kelulusan derma. So di bawah menu kelulusan derma itu pembayar cukai bolehlah semak apa jenis-jenis setiap institusi, setiap organisasi yang diluluskan. Bukan apa dia takut sekali derma kat masjid surau dia nak minta pelepas cukai. Itu tak boleh lah. Pening Pak Imam nak bagi. Itu betul. Okey, itu tadi mengoptimumkan derma. Dengan derma sumbangan tu boleh dapat juga pelepasan cukai. Betul. Ada lagi satu? Ya, ada lagi satu. Kan? Ya, ada lagi satunya adalah yang terakhir, yang keempat tadi yang saya mention adalah untuk mengoptimumkan rebate cukai. So rebate cukai ni dia lebih kurang, dia sama juga, sama macam pelepasan cukai, sama macam dengan derma tadi. Ianya boleh salah satu daripada elemen yang boleh mengurangkan cukai yang perlu dibayar. Okey. So tapi dia ada juga kategori-kategori dan jenis-jenis rebate cukai. So antaranya adalah bagi individu yang mempunyai pendapatan 35,000 setahun yang ke bawah, dan ke bawah dia akan secara automatiknya akan dapat rebate sebanyak RM400. Okey, itu untuk individu yang income-nya sebanyak yang saya mention itulah. Okey. So tambahan sebanyak RM400 juga sekiranya individu tadi tu dia mempunyai pasangan yang tidak bekerja. Orang 800 lah. Yes, dia 800 tu akan termasuk terus dalam pengiraan cukai nanti. Okey, baik. Okey, so itu selalu orang tanya, takkan untuk individu yang income-nya bawah tu je. Yang lain macam mana? Okey, selain daripada itu, rebate cukai ni ada juga bayaran zakat, fitrah ataupun bayaran lain yang diwajibkan kepada pihak berkuasa agama di Malaysia. Itu pun termasuk dalam rebate cukai. Selain daripada itu ada juga levy pelepasan bagi perjalanan umrah ataupun perjalanan tujuan keagamaan bagi agama-agama yang lain. So selalunya untuk bayaran zakat ni pembayar cukai akan tanya macam mana, sebab dia akan confuse dengan tahun haul. Untuk kalau dari sudut percukaian, kita akan lihat tarikh di mana tahunnya dibayar. So kalau contoh dibayar tahun 2022. So dia boleh tuntut untuk tahun taksiran 2022 sahaja.
Faham? Dia tak boleh carry forward tahun ni ke ataupun tahun sebelumnya. Begitu. Okey, itu ada 4 tips macam mana nak optimumkan je. Nak maksimumkan boleh ke? Optimum lah sebab dah ada peruntukan tersebut. Maksimum itu kena tanya bila dah submit nantilah ya. Dan kita ada banyak pelepasan-pelepasan ataupun kategori dari sudut pelepasan individu untuk anak, untuk gaya hidup perubatan dan sebagainya tu. Itu kita harap semua dah sedia maklum dan cakna lah supaya kita dapat manfaatkannya. Dan pelepasan-pelepasan yang dibenarkan untuk tahun taksiran 2022 sebentar lagi Puan Thuaibah. Baik, boleh. Jangan ke mana-mana, terus dengar Warna Pagi Radio IKIM. Inspirasi Info Islami. Ayo kita laksanakan cukai demi negara agar terus memakmurkan. Jika kau cintakan negara, bersama membangunkan negara tercinta kita untuk Malaysia. Jom lapor dan isytihar pendapatan sekarang. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my. Tahun ni nak infak dekat mana Tabung Barokah Fund RDC lah. RDC? Regional Development Community Berhad, RDC. NGO Muslim yang menyantuni fakir miskin di Malaysia dan negara minoriti Islam di Asia Pasifik. Wah, menarik. RDC ni membangunkan ummah melalui projek SDG seperti membina madrasah, telaga air dan banyak lagi. Masya Allah, saya nak infak lah. Boleh ke? Boleh. Lagi-lagi 10 malam terakhir dalam bulan Ramadan ni, lagi besar pahalanya. Layari rdc.asia atau hubungi 011-6507-2900 untuk menyumbang. Berita baik. Kolej Al-Quran Saidina Ali Kaksa Melaka, sebuah lokasi tambahan Darul Quran Jakim, telah membuka permohonan program Diploma Tahfiz Al-Quran dan Qiraat sesi Julai 2023. IPTA Tahfiz Kerajaan Negeri Melaka ini menawarkan kursus qiraat dan kursus pengurusan halal. Derma siswa ditawarkan dan kemudahan asrama serta makanan disediakan. Tarikh tutup permohonan pada 30 April 2023. Untuk maklumat lanjut hubungi 06 231 4240. Kaksa, memartabatkan Al-Quran. Nak pergi haji? Daftar haji bersama MIM Travel, agensi yang dilesenkan oleh tabung haji untuk keselesaan anda. Hotel bertaraf 5 bintang, penginapan berdekatan Jamrat, tempoh yang sesuai dengan golongan berkejaya dan dibimbing oleh Piu Hafiz. Belum mendapat panggilan haji? Kami bantu anda. Untuk maklumat lanjut, layari mimtravel.com. MIMM, memburu ibadah menuju mabrurah. Selamat menyambut bulan Ramadan yang mulia, bulan yang penuh keberkatan. Ayuh kita lipat gandakanlah rezeki kita di bulan yang mulia ini dengan menyumbang seikhlas yang mungkin kepada pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak Selangor di laman sesawang masjidSungaiPusu.com atau terus ke akaun Bank Islam Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Yusof 1416-20110-00520. Jom berwakaf. Mulakan pagi anda dengan Warna Pagi IKIM bersama Luke dan Pian. IKIM Inspirasi Info Islami. Alhamdulillah kembali kita bersama Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia bercerita tentang manfaatkan pelepasan cukai anda. Ya, Thuabatus Thuaibah binti Hisan, Penolong Pengarah Jawatan Khidmat Korporat bersama kita pagi ini. Dan kita nak sambung. Apakah pelepasan-pelepasan yang dibenarkan untuk tahun 2022? Ini untuk 2022 ya. Betul. Yang terkini. Ya, Betul, baik. Okey, terima kasih. Baiklah, untuk tahun, kalau untuk makluman para pendengar sekalian ya, setiap tahun jumlah pelepasan yang diluluskan oleh kerajaan adalah berbeza-beza. So setiap tahun tak sama. Okey, ianya bergantung kepada isu-isu semasa pada ketika itu dan juga polisi semasa kerajaan yang sedia ada. Okey. So untuk tahun ni, tahun 2023 ni, untuk makluman semua, kita akan isi borang tahun lepas. Dia terbalik. Kita macam ni lah sebab dia perlu tunggu tempoh tu tamat. Dia daripada 1 Januari sehingga 31 Disember. So baru kita akan isi buat pengisian borang cukai tersebut. So tahun ni kita akan isi borang cukai tahun 2022. Okay, so untuk makluman semua, untuk makluman para pendengar sekalian, tahun taksiran 2022 kita ada sebanyak lebih kurang 21 jenis pelepasan yang dibenarkan sebagai pelepasan cukai. Okey, cukup banyak ya.
Cukup ya. Okey, so tapi hari ni kita tak akan kongsikan semua sebab kita ada masa 30 minit saja lagi. Itu pun 30 minit saja lagi. Okey, so untuk hari ni saya akan kongsikan Ada 8 minit sebenarnya. beberapa sahaja yang mana mungkin yang sering menjadi pilihan pembayar cukai untuk dituntut. Yang famous lah. Okey, antaranya adalah pelepasan bagi pembelanjaan insurans. Okay, untuk pelepasan pembelanjaan insurans ni, ianya adalah apa yang penting pembayar cukai perlu tahu sama ada apa jenis insurans yang boleh dibenarkan sebagai tuntutan dan berapakah amount had limit yang dibenarkan sebagai tuntutan. So dia ada 3 jenis insurans yang dibenarkan sebagai tuntutan. Yang pertama adalah insurans nyawa yang mana ianya terhad sebanyak RM3,000. Yang seterusnya adalah insurans pendidikan dan perubatan. So untuk insurans perubatan dengan pendidikan ni dia satu kolom. Dia kolom yang sama. So bila satu kolom ni kedua-dua tersebut had limitnya adalah sebanyak RM3,000. Okay, so tak apa, yang paling penting jangan risau macam mana nak dapatkan penyata tu, pergi saja tanya saja kepada ejen insurans anda, dapatkan penyata tersebut. So dia akan bagi, so daripada penyata tersebut, so boleh masukkan amount yang dibayar, premium bayaran insurans tersebut dalam borang cukai anda. So yang paling penting penyata hendaklah disimpan untuk tempoh 7 tahun. Okay, so itu satu insurans. Selain daripada itu, yang sering menjadi tuntutan para pembayar cukai adalah pembelanjaan untuk perubatan penuh. So belanja perubatan penuh ni dia agak macam bukanlah saya rasa terlalu susah untuk claim. Kalau betul dibuat dengan betul dan resit dia disimpan dengan betul, tak ada masalah, boleh claim. Dia ada syarat-syarat dia untuk claim belanja perubatan penuh ni, yang mana syaratnya adalah pemeriksaan tersebut, dia belanja pemeriksaan perubatan penuh. Dia hendaklah dibuat dia pemeriksaan tu terhadap diri sendiri, pasangan ataupun anak. So 3 tu sahaja. Kalau selain daripada itu, ia tak layak sebagai tuntutan. Kalau ada sahabat kita bertanya kat WhatsApp ni pun, kalau beli ubat dari farmasi, kan kalau kita tak masuk lah kan. Tidak tu masuk. Okey, maklum. Pandai cari ubat farmasi semua dimasukkan. Okey. Tadi tu rawatan. Itu rawatan perubatan. So selain daripada itu, sebab namanya sendiri rawatan pemeriksaan penuh, so dia mesti menyeluruh. Dia tak boleh lah pemeriksaan yang separa ke yang tak penuh ke, dia tak boleh yang separa saja. Dia mestilah penuh. Yang dia juga dia melibatkan ujian darah dan juga urin, serta perlu ada consultation dengan doktor. Macam hasil daripada pemeriksaan ni ada consultation dengan doktor. Itu jelas, benda tu penting tu. Okay, so mesti nak tahu, so daripada yang untuk perubatan tadi tu, dia ada amount maksimumnya adalah sebanyak RM1,000 sebagai tuntutan. Sebab dalam yang ni, selain daripada pemeriksaan perubatan penuh tadi, pemeriksaan tu dia ada kategori-kategori lain juga yang dibenarkan. So antaranya adalah sekiranya pembayar cukai membuat ujian pengesanan COVID-19. Kalau buat kat klinik ataupun hospital, amount dia bukan, saya tak rasa amount dia tak murah kan. Amount dia tak murah. So kalau buat di hospital atau klinik, amount tu boleh dituntut dalam borang cukai juga. So kalau tak buat dekat klinik, buat sendiri yang beli test kit tu pun, itu pun boleh juga dituntut di dalam borang cukai. Test kit RM5 je kan? Ada yang mahal. Ada yang mahal lagi? Ada yang mahal. Lepas tu bukan satu. Betul. Bukan satu ya. Dikumpulkan satu resit. RM5. Lepas kalau 10, RM50 dah. Kan. Okey. So selain daripada itu, tambahan selain daripada yang tadi tu, ada boleh juga sekiranya pembayar cukai dia buat pemeriksaan kesihatan mental atau konsultasi di atas diri sendiri. So ia termasuk dalam pemeriksaan perubatan penuh. Ada limit dia mungkin? Limitnya sama tadi, ianya adalah RM1,000. RM1,000. Okey. Campur sekali lah kan? Campur sekali semua. Okey, seterusnya. Perubatan. Okey. Seterusnya, tadi tu yang saya mention baru 2 kan jenis pelepasan. So kita ada 21, jadi ada 19. Tapi ni yang popular. Yang famous lah. Okay, so yang famous yang lain adalah untuk perbelanjaan peralatan sukan. Okey. Mahal-mahal tau. Peralatan sukan. Peralatan sukan, betul. Okey, sebab ianya satu sering menjadi pertanyaan daripada antara pembayar cukai, yang mana mereka tanyakan, pakaian boleh ke? Okey, pakaian, yes. Memang selalu orang tanya yang tu. So mereka tanya, kalau ikutkan, perbelanjaan tersebut tidak termasuk pakaian. Okay. Apa yang termasuk tu? Apa yang termasuk? Okey, apa yang termasuk dia ada 3. Tiga yang termasuk. Okey, yang first adalah pembelian peralatan sukan dan juga bayaran gym membership. So kalau tak murah kan? Betul, tu tak murah. Okey, so itu boleh. Okey, yang kedua adalah bayaran sewa ataupun fee kemasukan ke fasiliti sukan. Sekarang ni kita nak
mendidik ataupun nak supaya orang Kesedaran, mengamalkan kesedaran untuk cara hidup sihat. So kalau sekiranya nak main badminton ke, sewa court, so bayaran sewa court boleh? Ya boleh. Yang termasuklah yang kedua tadi tu. So yang ketiga adalah bayaran fee pendaftaran ataupun yuran untuk masuk pertandingan ke mana-mana kejohanan pertandingan lah. So kalau ada pembayar cukai tu dia masuk tournament mana-mana ke kan. So yuran tu boleh juga dituntut di dalam item sukan ni tadi. Macam atlet contoh kalau dia masuk pertandingan tu dia bayar sendiri dan dia boleh buat tuntutan pelepasan. Kejap. So untuk atlet dia boleh lain. Dia lain. Dia ditanggung oleh kerajaan pun sebenarnya kebanyakan dalam mereka. Okey, faham. Kasutnya adalah dipakai. So kalau dipakai ianya adalah pakaian yang tidak termasuk dalam dumbbell boleh lah, dumbbell. Dumbbell peralatan. Yes. Satu lagi ni. Cuba jawab Apa dia? Instructor. Gym instructor. Gym instructor. Kadang-kadang kan kita personal gym instructor. Ia dibenarkan. Adakah soalan tu? Okey, itu boleh call sekarang? tentang pelepasan cukai untuk peralatan sukan. Mungkin apa lagi yang biasa, yang popular disebut? Okey, selain daripada itu kita baru menyatakan 3 tadi. Saya tambahlah lagi satu berkaitan dengan pelepasan yang sering dituntut adalah yuran penggajian. So yuran penggajian mana kalau sekiranya pembayar cukai tu dia sambung belajar. So pengajian. Maafkan saya, yuran penggajian. Belajar. Yuran kalau dia sambung belajar further study ke di tertiary education ataupun kemahiran-kemahiran, so boleh yuran tersebut boleh dituntut di dalam borang cukai. Okey, so untuk yang ini amountnya adalah terhad sebanyak RM7,000. So dia ada kursus-kursus tertentu saja. So dia ada 3 jenis kursus yang dibenarkan. So yang pertama adalah sebarang kursus di peringkat master ataupun PhD, ianya adalah layak sebagai tuntutan. Sebarang kalau master PhD, semua kursus adalah layak. Okey, yang kedua adalah selain daripada master atau PhD tadi, juga di peringkat tertiary education, mungkin diploma ataupun degree. So dia ada bidang-bidang tertentu yang diluluskan. So antaranya adalah bidang undang-undang ataupun accounting, juga lain-lain bidang yang diluluskan lah. Okey, so yang tadi tu adalah tertiary education. So kalau sekiranya pembayar cukai mengikuti kursus-kursus peningkatan kemahiran diri, upskilling, so yang mana ianya termasuklah dengan sekiranya kursus tersebut dianjurkan oleh badan profesionals ataupun kursus-kursus yang diluluskan oleh apa tadi yang Ketua Pengarah Pembangunan Kemahiran tu. Okey, so ianya layak sebagai tuntutan. Baik. So tadi kalau yang tertiary education tu ianya potongan adalah sehingga RM7,000 sebab bukan murah ya yuran-yuran tu, yuran belajar. Okey, so dan kalau di peringkat yang untuk kos-kos yang melibatkan kemahiran dan start upskilling tadi tu, ianya terhad sebanyak RM2,000. Okey, baik. Itu dia. Jelas. Alhamdulillah banyak benda yang terjawab juga lah. Ya. Ada 18 lagi tapi insya-Allah boleh sambung waktu lain juga. Tapi rasanya banyak juga yang Puan Tua dah kongsikan hari ini untuk menjelaskan kepada kita supaya manfaatkan pelepasan cukai. Dan mungkin sedikit kesimpulan dan penutup lah berkaitan dengan tajuk kita hari ini. Baiklah, terima kasih. Itulah masa sangat mencemburui kita pada hari ini, pada sesi kita pada hari ini ya. Okey, nasihat saya adalah rancang serta lapor cukai anda dengan tepat dan pastikan pelaporan anda dibuat pada tempoh yang betul, tempoh yang telah ditetapkan. Okey. So untuk individu yang makan gaji, individu yang mempunyai majikan, okey, walau sekarang hari ini adalah 19 April, so tarikh akhir bagi anda untuk mengisi borang BE adalah pada 30 April. 30 April ini, 30 April 2023. Hujung bulan ini sahaja. So kita masih ada lagi beberapa, jangan lupa walaupun kita sedang sibuk untuk menyiapkan di hari-hari raya ya. Okey, dan tapi itu 30 April tu kalau guna borang manual, sekiranya menggunakan e-filing, tambahan masa diberikan sehingga 15 Mei. Okey. So itu untuk mereka yang makan gaji. Manakala untuk individu yang berniaga contohnya seperti influencer, yang mereka yang berniaga secara online, so anda boleh lapor pendapatan yang menggunakan borang B. So tarikh akhirnya adalah pada 30 Jun 2023.
dia akan lewat sikit lah. Dia ada masa sikit. Sebab kita tak nak dia bagi macam satu masa yang sama, nanti semua orang nak hantar pada masa yang sama. Okay, so 30 Jun tu adalah secara borang manual, dan sekiranya menggunakan e-filing, tarikh akhirnya adalah pada 15 Julai 2023. So manfaatkan pelepasan cukai anda sebaik yang mungkin, dan sekiranya masih lagi ragu-ragu, sekiranya mempunyai pertanyaan, sekiranya ada perkara yang belum jelas, boleh dapatkan maklumat di portal rasmi Hasil, iaitu di www.hasil.gov.my. Saya nak promo juga Zika, kami ada pelbagai aplikasi dalam talian yang diperkenalkan oleh LHDN. Selain daripada dapat informasi di website, kalau tak sempat nak buka website tu, boleh juga buka di MyTax sahaja. Sebab MyTax, bila nak isi e-filing, dia akan buka MyTax. So dalam MyTax tu sendiri ada satu item tu, nama dia Sepintas e-buku hasil. So sepintas e-buku hasil ni dia macam e-booklet untuk dapatkan informasi-informasi percukaian. Macam mana nak nampak tu? So buka saja MyTax, dekat sebelah kanan akan ada satu ikon buku. So klik pada ikon tu, memang akan ada sepintas e-buku hasil tersebut lah. Ya. Okay. So dekat situ akan ada informasi berkaitan dengan pelepasan, berkaitan dengan syukai syarikat, koperasi dan lain-lain lagi. So di kesempatan ini juga saya nak tambah sikit lah ya. Okay, so sebab banyak kita dengar berita berkenaan dengan isu-isu scammers. So berhati-hatilah sekiranya ianya melibatkan jumlah yang sangat besar. Sekiranya macam rasa ragu-ragu, rasa macam tak pasti dengan tindakan yang perlu dibuat tersebut, boleh hubungi kami di Hasil K-Line untuk dapatkan pengesahan yang sewajarnya. Kalau tak dapat nak tembusi talian kami, boleh saja hadir ke mana-mana pejabat LHDN yang terdekat lah. Baik. Alhamdulillah. Dan ucapan raya selamat hari raya ya sikit. Juga. Ringkasnya. Okey, sebelum saya buat ucapan raya, saya rasa terima kasih kepada para pembayar cukai di atas sumbangan anda, kerana sumbangan cukai anda telah dapat memakmurkan negara kita, dapat memberi kesejahteraan kepada rakyat kita. Okey, akhir kata daripada saya, selamat meneruskan ibadah puasa kita pada hari ini, dan juga selamat meneruskan ibadah kita yang tinggal hanya beberapa hari sahaja lagi, dan juga selamat hari raya Aidilfitri, maaf Zahir dan Fatih. Itu dah ucapan daripada Lisa Surihani. Salah. Okey. Tuan Batu Suhaibah, Penjelasan Program Pengarah Jabatan Khidmat Korporat. Hari ini manfaatkan pelepasan cukai anda, InsyaAllah. Selamat hari juga kembali pada puan-tuan dan sahabat-sahabat kita di LHDN. Terima kasih datang ke konti kita. Jumpa lagi. Assalamualaikum.